Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin binti Muhammad Zainuddin. Saya ingin membentangkan tajuk penutur sumber agama Bahai. Agama Bahai merupakan sebuah agama termuda di dunia yang semakin berkembang di seluruh dunia. Agama Bahai adalah agama yang diasaskan oleh Mirza Hussein Ali atau dikenali sebagai Baha'u'llah. Pada tahun 1844, ajaran Bahai bermula di Iran dan gelaran diberikan oleh Baha'u'llah ialah kemuliaan Tuhan. Agama ini merupakan agama monoteistik yang mempercayai bahawa Tuhan satu. Mengikut fahaman agama Bahai, penganutnya mempercayai satu Tuhan sahaja. Tuhan ini merupakan Tuhan yang mencipta keseluruhan kehidupan di dunia. Hal ini menunjukkan bahawa agama Bahai terpengaruh dengan konsep Tuhan agama Islam yang menyembah Tuhan satu yang Maha Esa. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Aku yang Maha Esa, yang tidak tertandingi, yang Maha mengetahui. Ayat ini diambil daripada kitab Al-Aqdas. Selain itu, mereka juga mempercayai bahawa Tuhan yang dinyatakan oleh Baha'u'llah mempunyai ciri seperti Tuhan tidak dapat dilihat, tidak memiliki jantina, tidak dilahirkan dan tidak diberanakkan. Panggilan Tuhan yang digelar oleh penganutnya mempunyai pelbagai nama. Contohnya, dalam bahasa Arab, mereka menyebut Tuhan sebagai Allah. Dalam bahasa Inggeris, mereka menyebut God. Dalam bahasa Jawa, mereka menyebut sebagai Gusti Allah. Selain itu, Rasul adalah rupa daripada Tuhan. Dalam agama ini, wujud pemikiran wahdatul wujud yang menyatakan bahawa Tuhan bersatu dalam badan manusia untuk menyebarkan agamanya melalui Nabi dan Rasul. Agama ini mempercayai semua agama berasal dari Tuhan yang sama, saling melengkapi antara satu sama lain, dan semua agama di dunia ini adalah agama yang benar. Mereka percaya Baha'u'llah adalah utusan Tuhan dan semua agama menyembah Tuhan yang sama. Sebab mereka bertuhankan agama Bahai. Agama Bahai adalah agama yang menekankan penyatuan manusia dan menganggap bahawa manusia adalah sama di mata Tuhan. Kebanyakan masyarakat menganuti agama ini kerana tingkah laku dan akhlak yang ditunjukkan oleh penganutnya kepada masyarakat yang telah menarik minat penganut agama lain. Penganut agama ini telah diajar dan diterapkan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dan berbaik dengan semua agama. Selain itu, agama Bahai mengamalkan kebebasan beragama. Penganutnya dibenarkan untuk menganut agama lebih daripada satu agama. Sebagai contoh, walaupun mereka sebelum ini telah menganut agama lain, mereka juga boleh menganuti agama Bahai tanpa keluar daripada agama sebelumnya. Yang ketiga, adakah Tuhan agama ini layak digelar Tuhan? Agama Bahai yang dibawa oleh Baha'u'llah percaya Tuhan adalah satu yang Maha Esa. Agama ini menekankan 3 prinsip, iaitu keesaan kepada Tuhan, kesatuan agama dan kesatuan manusia. Prinsip ini bertujuan untuk menyatukan manusia menjadi sebuah keluarga yang harmoni. Sumber Tuhan ini telah menerapkan etika dalam kitab-kitab agama Bahai yang mengajar umatnya melakukan perkara-perkara yang baik. Oleh itu, sumber Tuhan agama Bahai layak digelar Tuhan bagi agama Bahai kerana ajaran yang dibawa telah mengajar semua manusia untuk hidup dalam keadaan aman dan harmoni untuk menjadi satu keluarga. Yang keempat, etika dan moral yang dirangkumi menurut agama Bahai. Agama Bahai mempunyai banyak kitab yang menjadi panduan hidup bagi penganutnya. Antaranya ialah kitab Al-Aqdas, kitab Al-Kan, Loh-Loh, kitab Ahdi,
7 lembah dan 4 lembah, perkataan tersembunyi dan sebagainya. Penganut agama Bahai diwajibkan sembahyang. Sembahyang adalah wajib bagi umur 15 tahun dan ke atas. Diwajibkan untuk beruduk. Anggota yang diwajibkan beruduk adalah pada kesuhan wajah, tangan dan memakai pakaian bersih. Kiblat sembahyang menghadap ke Israel. Sembahyang agama Bahai dilakukan secara bersendirian, tidak dibenarkan dan haram untuk melakukan sembahyang berjemaah kecuali sembahyang mayat. Kedua, cara pengurusan mayat. Pengurusan mayat perlu dikebumikan secara cepat, iaitu pemindahan mayat ke tempat pengebumian hendaklah tidak melebihi 1 jam. Mayat dibalut dengan 5 helai kain kapan atau sutera dan hendaklah dipakaikan cincin yang berukiran tulisan seperti berikut. Aku datang dari Tuhan dan kembali kepadanya, terpisah dari semua kecuali Dia, berpegang teguh pada namanya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya dewasa sahaja yang berumur 15 tahun dan ke atas dibenarkan dan diwajibkan untuk memakai cincin, manakala bagi kanak-kanak tidak perlu. Mayat perlu dikebumikan di dalam keranda. Kelima, pandangan agama Islam terhadap agama Bahai. Agama Islam merupakan sebuah agama sempurna yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Agama Bahai merupakan sebuah agama pluralis yang mempercayai bahawa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Mengikut fahaman pluralis, sesebuah agama tidak mempunyai hak untuk menyatakan agama yang dianutinya adalah sebuah agama yang benar dan agama lain adalah tidak benar. Menurut agama Islam, telah jelas disebut dalam Al-Quran, satu-satunya agama yang mempunyai kebenaran adalah Islam. Walaupun keseluruhan Nabi Samawi diterima dan diwajibkan percaya bahawa Allah adalah Nabi utusan Tuhan yang membawa arahan Tuhan bagi menyatukan semua agama menjadi satu agama. Ia bertentangan dengan agama Islam kerana di dalam Al-Quran telah disebut bahawa Nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah ialah Nabi Muhammad SAW untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Oleh itu, bermakna bahawa peutusan Tuhan kepada bab dan bahawa Allah adalah tidak benar dan merupakan Nabi palsu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Masyitah binti Suhaini, nombor pelajar 2021870926. Melalui kajian saya tentang agama Bahai ini, saya telah ditugaskan untuk mengkaji tentang kajian penentu kebaikan menurut agama Bahai. Terdapat 5 isi penting di dalam penentu kebaikan menurut agama Bahai. Yang pertama adalah definisi kebaikan agama Bahai, contoh kebaikan agama Bahai, balasan kebaikan agama Bahai, kaedah ibadah agama Bahai dan yang terakhir sekali adalah perbandingan di antara agama Bahai dengan agama Islam. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan tentang pengenalan bagi moral etika dalam agama Bahai. Menurut Ghazali Basri 2007, moral tersebut berasal daripada bahasa Latin iaitu mores yang membawa makna tentang kejadian bagi suatu tindakan manusia sama ada dalam bentuk individu maupun dalam bentuk kelompok. Manakala Zaharan Abu Daud dan Nazri 2009 menyatakan tentang etika merujuk kepada kemampuan seseorang individu dapat membezakan sama ada perkara yang baik ataupun yang buruk berdasarkan akal fikiran mereka sendiri. Melalui agama Bahai ini, mereka juga mengajar umatnya untuk melakukan kebaikan serta menerapkan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakatan. Baiklah, saya akan teruskan dalam isi saya yang pertama.
Isi saya pertama adalah tentang definisi kebaikan menurut agama Baha'i. Manusia merupakan makhluk yang dihidupkan untuk menjalani kehidupan sama ada melakukan perkara yang baik ataupun yang buruk. Baik buruk manusia tersebut ditentukan atas kelakuan mereka yang dilakukan di atas muka bumi ini. Menurut agama Baha'i, mereka juga menerapkan agar umat manusia untuk melakukan kebaikan di muka bumi ini. Menurut Anon 2004 menyatakan bahawa kebaikan atau keburukan tersebut akan turut menjadi sumber rujukan apabila melakukan pelbagai tingkah laku serta tindakan dalam kehidupan. Maksudnya, dalam kehidupan ini kita haruslah melakukan kebaikan dan mengelakkan diri daripada melakukan keburukan. Dalam agama Baha'i ini, mereka amat menekankan agar umat manusia untuk melakukan kebaikan dan menghindarkan diri daripada melakukan keburukan. Seterusnya, isi saya yang kedua pula adalah tentang contoh kebaikan dalam agama Baha'i. Melalui kitab-kitab suci Baha'i sudah dinyatakan jenis-jenis kebaikan yang seharusnya ditekankan oleh para penganutnya. Antara contoh kebaikan dalam agama Baha'i adalah mereka mewajibkan para penganutnya untuk melakukan ibadah sembahyang, membaca tulisan kitab setiap hari, melarang selama sekali penganutnya menabur fitnah serta mengata orang lain. Selain itu, dalam agama Baha'i juga menyuruh penganutnya berpuasa setiap tahun mengikut kalender Baha'i. Menurut Tumya Novita Wulanari 2019 menyatakan bahawa para penganut agama Baha'i seharusnya menghindarkan diri daripada sifat prasangka sesama manusia kerana Baharullah mengajar mereka agar segala bentuk prasangka dalam diri sama ada prasangka dalam bentuk politik maupun keagamaan haruslah dihindari kerana prasangka ini akan membawa kepada kebinasaan dalam hidup. Isi saya yang ketiga pula menceritakan tentang balasan melakukan kebaikan menurut agama Baha'i. Berikut ini adalah kutipan daripada tulisan Sambab yang menyatakan bahawa ketahuilah bahawa syurga dihujudkan bagi mengenal dan tunduk kepada Tuhan dan Tuhan juga mewujudkan api neraka diberi erti bahawa beradanya jiwa-jiwa yang tidak mahu tunduk padanya atau berserah diri dari redanya. Isi saya yang keempat pula menceritakan tentang kaedah ibadah menurut agama Baha'i. Dalam agama Baha'i ini, mereka sangat mewajibkan para penganutnya untuk melakukan ibadah. Terdapat 3 kaedah atau cara sembahyang yang diwajibkan oleh agama Baha'i yang boleh memilih antara salah satu ibadah tersebut. Pertama adalah disebut sebagai sembahyang panjang. Dilakukan 1 kali sehari dan bebas dilakukan mengikut waktu bila pun asalkan ibadah tetap dilaksanakan dalam tempoh 24 jam. Yang kedua pula adalah sembahyang menengah yang disempurnakan sebanyak 3 kali sehari iaitu pada waktu pagi, tengah hari dan petang. Yang ketiga pula adalah merupakan sembahyang pendek yang dilaksanakan sekali sehari di antara waktu tengah hari sampai terbenamnya matahari. Isi saya yang terakhir sekali adalah tentang perbandingan di antara agama Baha'i dengan agama Islam. Terdapat banyak perbandingan di antara dua agama ini. Melalui agama Baha'i dari segi pandangannya, melalui Kamus Dewan keempat yang menyatakan bahawa agama Baha'i boleh didefinisikan sebagai kepercayaan agama yang diasaskan oleh Baharullah yang mementingkan nilai dalam semua yang beragama dan perpaduan umat manusia di muka bumi ini. Sebuah agama yang mempunyai hasrat untuk menyatukan semua agama di bawah satu Tuhan yang sama. Ini menurut Nurhanisah Senin dan Khadijah Muhammad Kambali atau alias Hamali. Selain itu, mereka juga meyakini bahawa Baharullah adalah utusan Tuhan kepada umat manusia. Menurut agama Islam pula, dari segi pandangan mereka menyatakan bahawa Islam amat mementingkan nilai toleransi serta saling menghormati antara satu sama lain. Dan itu, agama Islam amat meyakini bahawa Nabi Muhammad merupakan utusan terakhir dan Nabi terakhir yang setelah baginda, tiada lagi Nabi lain. Dua agama ini
sangat berbeza dari sudut pandangan mereka. Kesimpulannya, menurut agama Bahai merupakan agama yang amat menerapkan para penganutnya untuk melakukan kebaikan dan menolak sama sekali melakukan keburukan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Syafiq bin Muhammad Sadri. Nombor kad matrik ialah 2014674. Jadi saya akan membentangkan pada hari ini ialah falsafah dan isu semasa, iaitu tajuk saya adalah etika dan moral menurut agama Bahai penentu keburukan. Jadi okey. Slide pertama ialah kita akan ada definisi keburukan dalam agama, konsep dosa dalam agama, balasan melakukan kejahatan, keburukan agama. Dan isi keempat, contoh perkara yang dilarang dalam agama. Isi kelima, pandangan agama yang dikaji dengan agama yang dianuti. Okey, first kali ialah definisi keburukan dalam agama. Nilai baik dan keburukan dapat mendefinisikan kesejatian diri sebagai manusia dapat melaksanakan tugasan dengan baik apabila tertegak dalam nilai diri akhlak mulia. Konteks di dalam Islam juga menegaskan bahawa berakhlak jelas menjadikan mereka antara golongan yang melalui semua bentuk tindakan manusia yang merujuk kepada pandangan tentang baik dan buruk. Isi kedua ialah konsep dosa dalam agama. Agama Bahai beranggapan bahawa setiap penganut perlu mengikuti jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan mereka. Oleh itu, mereka akan selamat jika mereka mengikuti ajaran ataupun menjauhi larangannya. Berdasarkan pada kepercayaan mereka, agama tersebut adalah sama, perbezaannya hanyalah lafaz, pengucapan dan istilah sahaja. Menurut agama Bahai juga, setiap manusia diistilahkan berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Sehingga bagi agama tersebut, tata cara pemakaman mayatnya adalah dengan dikubur dan bukan selain daripada itu. Seterusnya ialah balasan melakukan kejahatan, keburukan agama. Ini adalah poin yang utama bagi keburukan ataupun apa yang ditonjolkan oleh agama Bahai. 3 prinsip ajaran Bahai iaitu kesatuan Tuhan, kesatuan agama dan kesatuan kemanusiaan. Kitab suci agama Bahai berasal dari tulisan Baha Allah pada kitab Al-Aqdas. Kitab itu definisikan banyak hukum dan praktik bagi individu masyarakat beriringan dengan kitab ikan yang secara harafias adalah kitab kesefahaman sebagai dasar selanjutnya. Pandangan Imam Bahai terhadap Tuhan sendiri adalah Tuhan yang tunggal. Tuhan mereka sendiri adalah Tuhan yang tunggal. Maha mengetahui, maha kuasa, tidak dapat binasa, tanpa awal dan akhir, merupakan pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta. Tuhan tetap dipandang sedar akan ciptaannya dengan kehendak, iaitu tujuan yang diungkap melalui utusan yang disebutkan ataupun didefinisikan sebagai Tuhan mereka. Sebaliknya, dalam ajaran Bahai, Baha'ullah menjelaskan bahawa semua ajaran yang dibawa oleh Rasul adalah pesanan yang tulen daripada Tuhan, di mana Tuhan memberikan pesanan tersebut kepada manusia cerdik, pandai di antara umat manusia ketika itu untuk disampaikan kepada yang lain. Baha'ullah mengajak umat manusia menerima semua wahyu yang diturunkan kepada Rasul dalam ajaran mereka dan turut sama menerima Rasul-Rasul dalam agama lain. Seterusnya ialah contoh perkara yang dilarang dalam agama. Jadi contohnya adalah
Dinyatakan bahawa dinyatakan bahawa agama Bahai tentang perbuatan keburukan yang dilakukan akan mendapat balasan yang setimpal. Antara perkara yang dilarang mereka juga sama seperti agama lain, iaitu tidak melakukan kejahatan, sentiasa berbuat baik kepada semua makhluk dan juga menghormati satu sama lain. Selain itu, perkara yang melarang mereka daripada melakukan kejahatan juga dapat dibidas dengan melakukan kejahatan seperti mencuri, menipu, dan semua perkara keburukan dan moral yang tidak baik adalah sebuah larangan bagi agama mereka juga. Jadi setidaknya mereka juga perlu membuat perkara baik supaya mereka diberikan kerahmatan oleh Tuhan mereka. Selain daripada keburukan yang mereka lakukan tersebut, mereka juga dilarang supaya tidak membuat aktiviti yang tidak bermoral mengikut kepercayaan mereka bahawa perkara tersebut ditegaskan di dalam kitab mereka dan berpendapat bahawa sekiranya mereka membuat juga larangan yang diperintahkan akan mendapat balasan yang buruk daripada Tuhan. Seterusnya adalah pandangan agama Bahai yang dikaji dengan agama yang dianuti. Secara umumnya, hubungan Muslim dan bukan Muslim di Malaysia dilihat melalui beberapa fasa utama. Fasa pertama ialah realiti kepelbagaian agama selepas merdeka. Fasa ini bermula daripada awal kemerdekaan sekitar tahun 1957. Pada masa itu, bermula dengan tahap toleransi yang masih kurang, ekoran kesan dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan oleh penjajah British melalui pengasingan penduduk mengikut bangsa dan kawasan. Bandar bagi kaum Cina, kampung bagi kaum Melayu dan estet bagi kaum India, serta agama lain juga. Jadi bagi agama Bahai merupakan agama yang tidak seharusnya diikuti oleh agama Islam yang dilahirkan sebagai umat Islam. Jadi apa yang saya dapat simpulkan pada topik pada kali ini ialah tidak dinafikan bahawa ruang kebebasan beragama akan lebih harmoni dan mewujudkan suasana toleransi yang terbaik di kalangan penganut agama di Malaysia, khususnya memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk. Sehubungan itu, pastinya masyarakat majmuk mencirikan kepelbagaian agama, fahaman dan titik tolak daripada kepercayaan bahawa setiap rasul yang diutuskan kepada agama-agama yang lain berbeza merupakan utusan daripada Tuhan yang satu. Tidak wujud kebenaran mutlak dan keselamatan wujud dalam setiap agama. Hasil daripada kajian ini, saya mendapati bahawa kesatuan agama yang dibawa dalam ajaran tersebut, iaitu ajaran Bahai, adalah selaras dengan prinsip pluralism ataupun agama yang merujuk kepada kesamarataan semua agama atas dasar toleransi beragama dan bertentangan dengan dasar pemikiran Islam. Sekian daripada saya.